Hai, Assalamualaikum. Selamat datang, selamat sejahtera kepada anda semua yang menonton sesi pada kali ini, uh, weekly trading class kita, iaitu topik kali ini kita akan membincangkan tentang understanding the forex market ataupun memahami pasaran forex, iaitu salah satu pasaran kewangan yang terbesar di dalam dunia. Saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Sebelum kita bermula, saya nak cuba test dulu suara dan visual. Kalau ada apa-apa masalah tentang visual dan audio pada sesi kali ini, boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun di ruangan chat untuk saya perbaiki segala masalah teknikal yang mungkin akan ada. Alright, so tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan sesi kelas kita pada kali ini. Itu untuk kita ketahui apa sebenarnya itu forex market ataupun pasaran forex. Alright. So, sebelum kita bermula lebih dalam lagi, sebelum kita ketahui pelbagai info yang lanjut lagi di dalam forex market, saya akan terangkan dahulu apa dia itu forex market. Okey, forex market sebenarnya adalah kombinasi dua perkataan yang besar, iaitu yang pertama foreign ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai asing, asing, dan kemudian uh, exchange ataupun tukaran dalam bahasa Melayu dia. So kalau kita combinekan, dia jadi sebagai tukaran asing, dan ataupun nama lengkap dia sebenarnya adalah tukaran mata wang asing, ataupun yang lebih panjangnya adalah currency foreign exchange, ataupun lebih dikenali dengan nama pendek dia adalah forex lah. So forex sebenarnya adalah berkisar tentang tukaran mata wang asing. Okey, kemudian kita akan tengok berapa besar sebenarnya forex market ni ataupun pasaran forex ini. Pasaran forex adalah pasaran kewangan yang terbesar di dunia. Tapi berapa besar? Okey, saya bagi perumpamaan. Kalau anda semua lihat di skrin sekarang adalah satu bundle ataupun satu ikat duit dolar yang bernilai ataupun berjumlah sebanyak USD 10,000. Yang satu ikat itu bernilai sebanyak 10,000 USD. Dan ini pula bagaimana 10 ikat 10 ikat 10,000 USD itu berbanding dengan seorang lelaki ataupun seorang individu manusia. Alright. So, kemudian kita akan tengok duit tadi itu, ikat-ikat USD tadi itu, bila kita susun di atas pallet, di atas 10 pallet, dia akan membentuk satu jumlah duit yang bernilai sebanyak 1 juta USD. Okey, bayangkan duit yang satu ikat tu kita susun-susun di atas 10 pallet setinggi itu, paras-paras pinggang, seorang lelaki, dia akan membawa nilai sebanyak 1 juta USD. Itu kalau dalam 10 pallet setinggi itu, kita akan dapat 1 juta USD. Dan ini pula adalah bernilai 1 bilion dolar. Kalau boleh tengok dekat situ, 1 bilion dolar. Dan kita boleh nampak orang tu kecil sahaja. Bila duit tu disusun-susunkan di atas pallet, kemudian ditingkatkan sebanyak 2 tingkat ataupun sama tinggi dengan seorang lelaki, dia akan membawa jumlah sebanyak 1 bilion dolar. Dan ini pula adalah apa yang ada di dalam forex market. Saiz transaksi di forex market pada hari ini berjumlah sebanyak USD 6.5 trilion dalam waktu satu hari. Jadi ini adalah satu nilai transaksi yang sangat besar, terlalu besar dan terlalu jauh nilainya berbanding dengan pasaran saham, kalau nak dibandingkan. Dan ada juga data-data yang menunjukkan bahawa saiz market forex, saiz pasaran forex ini yang bernilai 6.5 trilion ini adalah lebih besar daripada GDP ataupun keluaran dalam negeri kasar bagi dua buah negara di Eropah. Alright.
Itu nak menggambarkan betapa besarnya pasaran forex ini di dalam sektor keuangan. Right. Okey, kemudian kita nak tahu, selepas kita tahu berapa besar saiz pasaran forex ini di dalam pasaran kewangan, kita nak tahu dekat mana pasaran forex ini sebenarnya dilakukan. Okey, untuk pengetahuan anda semua, pasaran forex dilakukan melalui uh, satu rangkaian yang kita panggil sebagai Electronic Communication Network ataupun singkatannya adalah ECN, dan dia dilakukan di dalam satu rangkaian yang ataupun diberi nama sebagai over the counter. So over the counter ini adalah di mana semua pemain pasaran berkumpul dan melakukan transaksi bersama ataupun di antara mereka melalui network ataupun rangkaian yang kita panggil sebagai ECN ataupun Electronic Communication Network. Right. Kemudian kita nak tahu apa waktu pembukaan pasaran forex ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, forex market ataupun pasaran forex ini dibuka 24 jam sehari bermula daripada hari Isnin hinggalah ke hari Jumaat. Dan itu bermula daripada Sydney dan terus membawa ke New York pada sebelah malam waktu Malaysia. Alright. So itu berlaku daripada hari Isnin hingga ke hari Khamis. Kalau ikutkan pada waktu Malaysia, hari Isnin itu pasaran akan dibuka seawal jam 5 pagi dan kemudian akan membawa sehingga Sabtu pagi pukul 5 pagi pula. So 5 pagi waktu Malaysia itu bersamaan dengan lebih kurang 5 petang waktu New York. Waktu New York tutup, barulah keseluruhan pasaran di dunia ditutup pada pagi Sabtu itu. Kalau time Malaysia tu adalah pada pukul 5 pagi Sabtu. Right. Kenapa? Persoalan dia, kenapa pasaran forex ni boleh beroperasi selama 24 jam sehari? Siapa ada jawapannya? Boleh tolong saya jawab tak dekat ruangan chat? Ada yang kata suara saya tak dengar. Sekejap, ada suara. Okey, siapa boleh jawab soalan saya? Kenapa forex market itu dibuka 24 jam sehari? Ataupun macam mana forex market tu boleh dibuka selama 24 jam sehari? Siapa ada jawapan? Okey, kalau tak ada jawapan, biar saya bagi jawapan dia. Alright. Disebabkan oleh okey, Encik Ahmad Afiq kita jawab bank satu ni. Ya, betul. Disebabkan oleh forex market ini didagangkan melalui internet ataupun di atas talian, itu telah menyebabkan semua pemain pasaran di serata dunia akan dihubungkan sesama lain melalui ECN tadi itu. Network yang kita cakapkan tadi itu akan dihubungkan antara semua pemain di satu dunia. Tak kisahlah duduk dekat Sydney ke, dekat Tokyo ke, dekat KL ke, dekat Hong Kong ke, dekat London ke, dekat New York. Mereka akan dihubungkan melalui internet ke atas talian ataupun ke atas network rangkaian yang kita panggil tadi ECN. Jadi disebabkan oleh itu, disebabkan rangkaian internet ini, mereka boleh melakukan dagangan 24 jam sehari. Alright. Dan kalau dekat gambar tu kita boleh tengok ke semua bank-bank dalam dunia pun akan dihubungkan melalui network itu iaitu ECN menggunakan talian internet. Okey, dan itu juga adalah disebabkan oleh overlapping zon masa yang bertindih antara satu sama lain. Daripada Australia membawa sampai ke New York, masa pembukaan office hour diorang tu atau waktu bekerja mereka itu saling bertindih antara satu sama lain. Contohnya daripada Sydney daripada Australia ataupun daripada Wellington, dia buka market pada waktu pagi, itu akan lepas tu dia akan berselisih pula dengan market di Jepun yang bermula pada pukul pagi juga. Lepas tu nanti membawa kepada London punya time pula pada pukul 3.
dan Europe pula pada pukul 4 nanti, kemudian membawa pula pada market punya pasaran buka pada pukul 9 malam, disebabkan oleh pertindihan zon masa antara benua-benua ini menjadikan market ataupun pasaran itu dibuka 24 jam hari selama 5 hari seminggu. Jadi the market never sleep. Pasaran tidak tidur dalam masa 5 hari itu disebabkan oleh pertindihan zon-zon masa antara benua-benua ini. Alright. So, kita dah tahu kenapa dia buka 24 jam. Kemudian kita nak tahu apa yang sebenarnya kita buat dekat dalam forex market ni. Apa yang kita dagangkan. Apa yang kita dagangkan dekat dalam forex market adalah mata wang lah. Kita mendagangkan mata wang. Tetapi mendagangkan mata wang ini haruslah dilakukan dalam bentuk pasangan. Mesti ada dua mata wang yang berbeza. Kita tak boleh trade ringgit dengan ringgit, tak boleh. Kita tak boleh trade USD dengan USD pun tak boleh. Dia kena trade USD dengan euro contoh. Jadi dia adalah dua mata wang yang berbeza. Bila dua mata wang berbeza didagangkan antara satu sama lain, kita panggil dia sebagai pasangan mata wang, ataupun kita panggil dia sebagai currency pair. So kalau korang tengok dekat dalam skrin saya ini, kita ada satu mata wang yang kita panggil dia sebagai Euro USD, iaitu Euro berbanding dolar. Right. So, benda yang pertama yang kita kena tahu dalam pasangan mata wang ni adalah yang pertama, kita kena tahu Euro itu apa, USD itu apa. Dalam pasangan mata wang ni, dia ada nama placement dia ataupun nama letak dia tu. Untuk Euro itu, kita panggil dia sebagai base currency ataupun mata wang asas. Yang dekat belah belakang, kita panggil dia sebagai code currency. Ada sesetengah orang panggil dia counter currency. So dekat belah belakang itu code currency dan di belah depan euro. Yang euro itu dipanggil base currency. Kesemua mata wang mesti ada base currency dan mesti ada code currency. Right. So kalau dekat table tu, dekat jadual tu, kita boleh tengok ada beberapa simbol mata wang utama dunia. Kita ada lebih kurang dalam 7 mata wang utama dunia. Kita ada GBP USD, kita ada Euro USD, kita ada USD CHF, kita ada USD Japanese Yen, kita ada USD CAD, AUD USD, NZD USD. Kesemua pasangan mata wang yang saya sebutkan tadi itu adalah dikenali sebagai pasangan major ataupun pasangan utama. Kenapa kita panggil dia pasangan utama? Sebab di dalam pasangan itu adanya mata wang USD. Mana-mana pasangan yang mempunyai USD di dalamnya, ia dipanggil sebagai mata wang utama ataupun pasangan mata wang utama ataupun pasangan mata wang major. Baik, dekat bawah tu kita ada Euro GBP, Euro AUD, Euro CHF, Euro Japanese Yen. Kita boleh panggil dia sebagai cross ataupun minor. Right. Kalau ada soalan boleh terus tanya. So ini yang saya sebutkan tadi, major currency pair ataupun mata wang utama dunia yang terbentuk sebanyak 7 yang mengandungi USD di dalamnya. Alright. So, siapa pemain utama di dalam pasaran forex? Pemain utama yang paling besar sekali sudah tentulah central bank ataupun bank pusat. Bank pusat di mana-mana negara sekalipun, mereka adalah antara pemain terbesar di dalam industri pasaran forex. Dan kemudian kita ada commercial bank, tak kisahlah bank mana-mana dekat dalam dunia ni, mereka melakukan ataupun bermain ataupun menjadi pemain di dalam pasaran forex. Kemudian kita ada pengimport dan pengeksport yang besar, mereka saling bertukar wang apabila melakukan transaksi di luar negara. Contohnya eksporter dekat Malaysia, mereka menerima bayaran mungkin dalam USD, ataupun importer, mereka membayar barangan yang mereka import daripada luar negara di dalam USD. Itu melibatkan pertukaran mata wang asing, sebab kita kena tukarkan daripada wang ringgit kita dekat Malaysia ni, kita kena tukarkan kepada USD. Jadi itu juga adalah menjadi salah satu transaksi di dalam forex itu sendiri.
Kemudian kita ada hedge funds. Hedge funds company seperti apa yang ada dekat company, kalau pernah dengar nama Rothschild Company, kita ada uh, macam-macam nama besar lagi yang melakukan hedge funds company punya transaksi. Kemudian kita ada business travelers dan turis, macam kita sendiri, kita melancong ke luar negara, kita buat tukaran mata wang asing, kita juga adalah sebahagian daripada pemain di dalam pasaran itu sendiri. Dan kemudian akhir sekali adalah individual traders ataupun pedagang individu yang melakukan dagangan di dalam trading platform di dalam pasaran forex. Okay. Okey, kita akan mula masuk ke dalam beberapa terma yang penting untuk kita ketahui sebelum kita melangkah masuk ke dalam bidang forex trading. Yang pertamanya kita nak tahu dia itu apa dia itu leverage. Leverage ni adalah satu kemudahan yang disediakan oleh pihak broker yang membolehkan traders, pedagang untuk berdagang dengan modal yang lebih kecil. Saya bagi contoh. Untuk satu standard lot ataupun contract size yang bernilai $100,000, jika leverage itu satu nisbah satu ataupun boleh kita katakan tanpa leverage, dengan nilai dagangan sebanyak 100,000, kita memerlukan $100,000 untuk memasuki pasaran di dalam pasaran forex. Alright. Tetapi dengan bantuan ataupun kemudahan yang disediakan oleh broker dengan memberikan kita leverage, dengan 100,000 ataupun jika kita mahu membeli transaksi atau kita mahu melakukan transaksi bernilai 100,000, sebagai contoh, pihak broker memberikan leverage sebanyak 100. Jadi macam mana kita nak tahu berapa modal yang kita perlukan untuk kita masuk ke dalam pasaran? Okey, dia sangat simple. Jika pihak broker memberikan leverage sebanyak 100, nilai transaksi itu dibahagikan dengan 100, kita akan dapat modal yang diperlukan untuk kita masuk ke dalam pasaran forex. Jadi, secara mudahnya, bolehlah saya katakan pihak broker memberikan kemudahan ini untuk kita menggandakan kuasa kita untuk masuk ke dalam pasaran sebanyak 100 kali ganda. 100 kali ganda. Jadi kalau kita nak beli sesuatu barang yang bernilai ataupun dalam konteks forex ni, bila kita nak melakukan transaksi yang bernilai 100,000, kita harus bahagikan dengan leverage yang ditawarkan oleh pihak broker, barulah kita dapat berapa nilai modal sebenar yang kita perlukan untuk masuk ke dalam forex trading. Jadi, itu adalah leverage 100. Kita akan tengok contoh yang kedua. Kalau leverage tu 200 pula, ni cerita dia bila pihak broker berikan leverage sebanyak 200. Sama juga formula dia, nilai transaksi yang kita masukkan tu, kita bahagikan dengan nilai leverage yang diberikan oleh pihak broker, kita akan dapat jumlah modal yang diperlukan untuk kita masuk ke dalam forex market. Alright, dengan $500, dengan leverage 200, kita boleh berdagang di pasaran nyata, di dalam pasaran yang betul-betul pasaran forex itu, bernilai sebanyak 100,000. Maksudnya kita boleh beli 100,000 USD hanya dengan menggunakan $500 sahaja. Sebab apa? Sebab pihak broker telah menawarkan leverage ataupun kemudahan leverage sebanyak 200 kepada kita. Dengan erti kata lain, dengan $500 itu, pihak broker telah membantu kita untuk tingkatkan kemampuan kita untuk membeli 100,000 itu dengan tingkatan sebanyak 200 kali ganda. Okey, boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, boleh stop saya, tulis dekat ruangan chat, okey? So, ini kata-kata yang dipetik daripada Archimedes untuk menggambarkan bagaimana dengan bantuan yang secukupnya seperti leverage, kita boleh menggerakkan sesuatu benda yang besar, ataupun mengambil manfaat daripada sesuatu yang besar. Kalau dekat dalam gambar ni, bagaimana Archimedes tu memperumpamakan
jika dia diberikan satu tuas yang panjang, dia boleh menggerakkan dunia. Itu perumpamaan yang kita boleh samakan bagaimana leverage itu dapat membantu kita untuk melakukan dagangan yang lebih besar tetapi dengan menggunakan modal yang sedikit. Alright. Sedikit ringkasan, untuk leverage 1:1 ataupun kita panggil dia tiada leverage, 100,000 margin untuk nilai margin 100,000, margin percentage yang kita perlukan 100%. Maksudnya kalau kita ada modal 100,000, kita nak beli ataupun kita nak masuk pasaran dengan nilai 100,000, kita akan melakukan ataupun kita akan menggunakan margin kita sebanyak 100%. Tapi bila leverage itu diberikan kepada kita sebanyak 100, margin percentage ataupun peratusan margin kita itu akan jatuh ke 1%, dan begitu pula dengan 500, margin kita itu akan semakin mengecil, iaitu sebanyak 0.5%. Right. Seterusnya kita akan lihat beberapa jargon, perkataan-perkataan yang pelik yang selalu kami gunakan di dalam forex market, dan kita akan faham dia punya konsep asas terma-terma di dalam forex ini, right? Okay, major currency kita ada beberapa major currency. First kita nak tahu terma adalah major currency. Major currency kita ada 8 major currency. Kita ada USD, kita ada Euro, kita ada GBP, kita ada Japanese Yen, kita ada CHF, AUD, NZD dan CAD. Kalau anda semua perasan, ke-8 mata wang ini dia akan membentuk 7 pasangan utama major yang kita cakap tadi tu. Sebab kenapa 7? Daripada 8 kenapa jadi 7? Yang satu lagi tu dolar. So bila dolar ni dipasangkan dengan 7 mata wang yang lain, dia akan membentuk major pair ataupun pasangan utama. Dan major currency ini adalah 85% menguasai pasaran. So currency ini ataupun mata wang ini memberikan liquidity ataupun kecairan yang sangat tinggi ke dalam pasaran. Okey, ini yang kita ceritakan tadi, bagaimana apa itu base currency, apa itu code currency. Yang di belah depan kita panggil dia sebagai base currency, yang belah belakang kita panggil dia code currency ataupun counter currency. Right. Kemudian kita ada PIP ataupun PIPET. Jangan salah dengar, PIPET ataupun PIP. PIP adalah perubahan kecil harga yang berlaku di dalam pasaran forex. Contohnya, dekat contoh kita yang ada kat depan kita ni, GBP USD, perubahan ataupun perubahan perbezaan harga dari antara 135361 dan 135371 itu mewakili sebanyak 1 pip. Kita akan lihat nombor yang di belakang itu, perubahan dia 7 dengan 6 tu beza dia 1. Jadi perbezaan antara 7 dengan 6 itu adalah sebanyak 1 kan. Jadi kita panggil dia sebagai 1 pip. Right. Kemudian kita ada bid and ask price. Bid price itu adalah harga jual, ask price itu adalah harga beli. Kalau anda semua berpeluang pergi ke money changer ataupun dekat bank untuk tukar mata wang, untuk tukar duit, anda akan lihat dekat papan mereka tu, mereka ada tulis we buy, we sell. Kenapa ada we buy dengan we sell? Kenapa harga dia tak sama? Selalu ada orang tanya macam ni, kenapa nak kena ada harga yang berbeza? Kenapa tak boleh dapat harga yang sama ke? Alright. Bid price itu adalah selling price. Ask price tu adalah buying price. Persoalan dia, kenapa kena ada selling price? Kenapa ada buying price? Okey, jawapan yang mudah adalah minta maaf.
Jawapan yang mudah adalah perbezaan antara bid price dan ask price inilah yang akan membawa keuntungan kepada pihak yang menyediakan transaksi itu. Contoh dalam kes money changer tadi itu, pihak money changer lah yang akan mendapat keuntungan daripada perbezaan bid price dan ask price tu. Kalau di bank pula, pihak bank lah yang akan mendapat keuntungan dari perbezaan bid and ask price tu. Okey, boleh faham Kalau dia beli harga sama dan kemudian dia jual harga yang sama, daripada mana keuntungan yang dia nak dapat? Kan? So, mereka-mereka ini mendapat keuntungan daripada perbezaan harga jual dan beli ni lah. So, itu nak secara mudahnya saya nak bagi anda semua faham kenapa wujudnya bid dan ask price itu. Kenapa tak boleh harga tu sama. Kemudian kita nak belajar ataupun kita nak tahu apa itu spread. Spread ini yang saya terangkan tadi tu, perbezaan harga antara bid dengan ask. Nilai perbezaan dia tu kita panggil dia sebagai spread. Tadi kita dah cerita tentang apa itu bid, apa itu ask. Yang bid itu adalah selling price ataupun harga jual. Ask itu adalah harga beli. Perbezaan antara harga jual dan harga beli itu dia panggil sebagai spread. Jelas Kemudian kita ada lot size. Lot size ni mewakili volume di dalam dagangan kita. Kalau secara standardnya kita ada beberapa jenis lot. Kita ada standard, kita ada mini, kita ada micro. So, untuk standard, satu lot standard mewakili 100,000 unit. 100,000 unit. So ini anda semua kena faham dahulu sebab setiap broker menawarkan jenis account ataupun jenis lot yang berbeza. Seperti di Fullerton Market sendiri, kami menggunakan standard lot sebagai kami punya standard. Jadi setiap satu lot yang anda dagangkan dekat Fullerton Market, anda sebenarnya berdagang sebanyak 100,000 unit. Begitu juga dengan mini lot. Mini lot mewakili 10,000 dan micro lot mewakili 1,000. Setiap satu mini lot dan setiap satu micro lot mewakili 10,000 dan 1,000 masing-masing. Okey, boleh Anda boleh ambil screenshot benda ni dan kemudian simpan. Sebab kalau nak hafal ataupun nak tulis mungkin tak sempat. So anda boleh screenshot gambar ini untuk anda jadikan rujukan di masa akan datang. Alright. Kemudian kita nak tahu apa itu margin. Margin ini merujuk kepada jumlah wang yang minimum yang diperlukan untuk kita masuk dan berdagang di dalam pasaran forex. Dan ia ditentukan ataupun dia berdasarkan berapa leverage yang dikenakan ataupun dipakai pada akaun kita. Contohnya lot size kita adalah 100,000. Sebenarnya itu bukan lot size, sebenarnya contract size. Lot size 100,000 ataupun bersamaan dengan satu lot 100,000 unit dengan leverage 100, margin yang kita perlukan adalah 1,000. Ini berkait rapat dengan pengiraan margin yang kita kira awal-awal tadi. Dengan 100,000 bukan pengiraan margin, dengan pengiraan leverage tadi. So dengan 100,000 unit dengan 100 leverage kita hanya perlukan margin sebanyak 1,000. Jadi 1,000 ini akan diserahkan kepada pihak broker sebagai fixed deposit ataupun deposit yang kita letakkan kepada pihak broker untuk kita masuk ke dalam pasaran forex. So kalau anda ada $100 dengan leverage 100, anda tak bolehlah nak beli ataupun anda tak bolehlah lakukan transaksi yang bernilai 100,000. Anda kena kecilkan lot size tu. Okey, boleh faham? So sama juga dengan yang lain-lain tu, kalau 50,000 dengan leverage 500, anda memerlukan margin sebanyak 100 USD. Kalau contract size itu bernilai 70,000 dengan leverage 200, 70,000 bahagi 200, anda akan dapat 350. So pengiraan dia sangat simple. First, anda kena tahu satu lot
yang anda dagangkan itu mewakili berapa unit. Kalau kita cerita tadi dekat atas, di Fullerton Market, satu standard lot kami mewakili 100,000 unit. So, kalau anda masukkan 100,000 unit ataupun satu lot di trading platform di Fullerton Market, anda sebenarnya melakukan transaksi sebanyak 100,000. Dan jika leverage yang anda pilih adalah 100, maka minimum amount yang kena ada dekat dalam trading account anda adalah sebanyak 1,000 USD. Ini hanyalah deposit, ini tak termasuk kira unrealized loss yang mungkin akan anda tanggung, dan mungkin juga sistem ataupun platform tidak akan membenarkan anda masuk ke dalam pasaran jika wang ataupun baki akaun anda hanya betul-betul tinggal 1,000 USD. Sebab 1,000 USD ini perlu diserahkan kepada broker sebagai deposit. Anda perlu ada balance account yang lain untuk tampung pergerakan harga kalau harga itu tak bergerak mengikut kita punya analisa. Alright, itu mungkin kita akan ceritakan dalam topik-topik yang berikutnya. Okay? Kemudian kita akan tengok pula apa itu use margin ataupun margin yang kita telah gunakan. Ia merujuk kepada jumlah duit yang kita ketepikan oleh pihak broker supaya kita punya transaksi yang kita lakukan dekat dalam pasaran forex itu boleh disimpan ataupun masih kita boleh hold. So, lebih tinggi use margin kita, lebih berisiko kita punya posisi itu akan berada di dalam keadaan yang rugi. So, kita akan tengok ini lebih lanjut dalam topik yang berikutnya juga. Cuma nak bagi tahu sekarang ini, use margin ini adalah margin yang kita gunakan selepas kita buat transaksi yang banyak. Contohnya, kita buka transaksi A, kita guna margin 100 USD. Transaksi B, kita buka posisi, kita pakai 100 USD. Jadi bila dikumpul-kumpulkan, dia akan membentuk ataupun mengumpulkan satu jumlah margin yang besar. Dan keseluruhan itu kita panggilkan sebagai use margin. Alright. Seterusnya kita akan nak buat satu pengiraan sikit. Sebelum kita pergi ke bab pengiraan ni, ada apa-apa soalan tak yang anda semua nak tanyakan pada saya? Tak ada Okey, bagus. Saya suka anda semua bijak-bijak belaka. Right. So, kita nak kira level margin. Okey. Margin level dikira berdasarkan formula di bawah. Margin level sama dengan equity bahagi dengan margin use darab dengan 100%. So, korang kena tahu berapa equity korang, korang kena tahu berapa margin yang korang gunakan, korang darab je dengan 100. Jangan bimbang, kesemua maklumat ini ada disediakan di dalam korang punya trading platform. Dan margin level ini juga dikirakan oleh anda punya platform. So jangan bimbang, ini hanyalah kata sebagai rujukan anda untuk tahu bagaimana margin level itu dikira di dalam trading platform. Okey, saya sebenarnya dah sampai ke penghujung slide saya untuk kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tanyakan kepada saya sekarang. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akhiri sesi kali ini dan jangan lupa untuk bersama saya untuk seksi yang seterusnya pada minggu hadapan, pada sesi yang akan datang, dan anda akan ketahui topik yang berikutnya pada sesi yang akan datang. So, sehingga berjumpa lagi, saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets, mengucapkan terima kasih kepada anda dan selamat tinggal. Bye-bye.